Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang sekasihi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama ialah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini, pada hari yang penuh keberkatan ini, kita berada di dalam satu majlis zikrullah, majlis untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membincangkan satu tajuk yang kita biasa dengar, yaitu salah satu daripada sifat yang tidak baik, yaitu sifat sombong. Cuma pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya sifat sombong, sifat takabur. Semua orang tahu bahawa sifat sombong ini sifat yang tidak baik. Dan apabila saya duduk mentelaah kitab ini, kita tengok ada juga ciri-ciri sifat ini menyebabkan saya sendiri pun terjatuh di dalam keadaan orang yang sombong. Maka sebab itu apabila kita mengetahui tentang hal-hal seperti begini, kita mengharapkan supaya kita dapat mengelak dan cuba kita islah, kita memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Ketahuilah, seorang tidak akan sombong kecuali dia suka untuk memuliakan diri dia. Sombong ini lahir kerana dia rasa dia adalah merupakan orang yang perlu dimuliakan. Sombong lahir kerana dia rasa dia adalah merupakan orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Seorang tidak akan memuliakan dirinya kecuali dirinya sendiri meyakini bahawa dia memiliki sifat yang sempurna. Kita jadi sombong ni sebab kita rasa kita ni sempurna. Kita rasa kita macam nanti dia hurai nanti sebab apa orang, antaranya orang kaya. Dia sombong, dia rasa dia sempurna ilmu dia. Ilmu dia tinggi. Dia tak perlu untuk nak dengar awak. Dia saja tak orang dengar dia. Dan dia tak nak dengar awak. Ataupun dia kaya. Aku kaya. Aku tak perlu hajat dengan orang lain.
orang yang menjumpa aku tak perlu nak pergi jumpa orang. Aku tak perlu minta kepada orang, tapi orang yang akan minta kepada aku. Mana dia rasa dia sempurna, dia tak perlu berhajat dengan orang. Kesemua itu berkaitan dengan urusan agama dan dunia. Benda ni ada kaitan, dia sebab sombong tu, satu ada kaitan dengan dunia. Sebab apa dia sombong? Dia rasa dia ilmu banyak. Itu bab dunia. Bab akhirat pula berkaitan dengan akhirat ni. Sebab apa dia sombong? Dia kata aku ada ilmu. Sebab itulah aku ni orang yang takut dengan Tuhan. Maka salah satu sebab timbulnya sombong, sifat sombong ni ialah ilmu. Orang yang alim. Orang alim yang lebih teruk sekali ialah orang jahil yang sombong. Dahlah bodoh, dahlah dia tu jahil, tapi dia sombong lagi teruk. Itu dua kali teruk. Yang alim dia sombong tu tak kira, tak boleh juga. Tapi maksud dia ialah dia sombong pun tak apalah, pasal dia kata dia ada ilmu, dia ada ilmu sungguh katakan. Cuma dia sombong tu Tuhan Allah lah, dia rasa dia lebih dari orang. Niat teruk lagi, dah dia terus jahil, bodoh, tapi dia belagak. Tu lagi teruk. Dua kali teruk. Sifat sombong merupakan penyakit yang cepat dijangkiti kepada para ulama, orang alim. Sifat ini mudah dijangkiti kepada orang-orang yang alim. Mereka merasa kemuliaan ilmu, keindahan ilmu dan kesempurnaan ilmu, sehingga dia merasa dirinya mulia. Dia alim ni, dia rasa dia alim. Semua perkara dia rasa dia tahu. Seolah-olah apa yang ada di langit bumi ni, tengah-tengah tu semua dia tahu. Itu nak menunjukkan tentang dia merasakan kemuliaan, dia ada ilmu dan kesempurnaan ilmu pada dia. Lebih teruk lagi, dia menganggap orang lain pula rendah daripada dia. Mana orang lain itu jahil. Sebaliknya kita kena sedar, ilmu yang kita tahu tu Allah Ta'ala beri sikit ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Apa yang diberikan kepada kamu tadi sedikit saja. Sikit sangat. Kita tahu sikit sangat. Berbanding dengan ilmu Allah. Banyak lagi maklumat yang kita tak tahu. Banyak lagi yang kita jahil berkenaan dengan hal-hal, semua perkara. Kita yang rasa kita ini alim, sedangkan hakikatnya tidak begitu sebenarnya. Dia menganggap orang lain bodoh, dan dia ingin orang lain yang memulakan mengucap salam kepadanya. Dia kalau naknya ialah dia itu orang nak hormat dia, beri salam kat dia. Bukan dia yang memulakan salam. Sedangkan akhlak Islam, Nabi ajar orang yang paling terbaik dari kalangan kamu itu ialah orang yang memulakan salam, afsus salam. Tapi dia sombong ni, dia kata mana boleh, aku alim.
orang lain yang kena mula beri salam ke aku. Itu nampak. Syaitan ni dia pandai tuan. Dia nak ganggu. Orang jahil dia cara ganggu, cara kita dia. Orang alim lagi kita katakan dia ganggu cara orang alim. Macam kita orang biasa-biasa ni, syaitan-syaitan nak ganggu kita ni hak jenis private lapuk je. Yang biasa tu calik. Hak orang alim ni dihantar ni syaitan-syaitan nak pangkat mereka cendera. Yang jenis ada bunga padi semua tu kan. Tak usah. Kita ni biasa-biasa kan. Itu biasa-biasa benda berlaku gitu. Berdiri untuk memberikan hormat kepada dia. Dan dia juga nak supaya orang berdiri untuk menghormat dia. Dia rasa dia ilmu banyak. Dia rasa dia perlu ditakzim, perlu dibesarkan diri kepada dia. Ini perangai kadang-kadang dihinggap kepada orang-orang alim. Dan dia merasakan merupakan bakti dan terima kasih kepadanya atas pengajaran yang telah diberikan. Dia panggil macam tu, dia kata apa? Sebab aku yang memberikan ilmu kepada mereka, memberikan pengajaran kepada mereka. Oleh itu mereka perlu untuk nak hormat aku. Oleh itu mereka perlu untuk nak muliakan aku. Ini sifat timbul tadi. Timbul kepada orang alim. Dia rasa dirinya mulia sehingga kan tidak patut memberikan sesuatu kepada orang lain. Hingga kepada dia pula. Dia rasa dia tak perlu untuk memberi ke orang ataupun nak beri sedekah ke orang. Yang orang saja kena beri sedekah kat dia. Dia tak perlu untuk nak beri ke orang. Dia yang hendak diberi oleh orang. Diberi oleh orang lain. Dia rasa orang lain wajib mengabdi dan melayan sebagai tanda bakti dan syukur atas apa yang diajarkan kepada mereka. Dan dia pula, dia hendak supaya orang lain itu wajib hormat dia sebab tadilah, kerana dia rasa aku dah mengajar awak semua, dah beri ilmu kepada awak, sebab tu kamu kena hormat, kena takzim. Bukan kita kata kita di sana ada bincang berkenaan dengan, kita tengoklah kitab saya sedikit pada bincang berkenaan dengan adab guru, adab murid dan guru tu ada. Tapi tak boleh kita merasakan kita sebagai seorang murid biasalah kita hormat tu hak murid. Hak kita sebagai guru pula ada. Di sana juga ada adab guru, ada adab cikgu ni, ada adab guru yang mengajar ni pun ada, bukan saja adab murid dalam pelajaran ni. Tapi dia hendak, sebab dia kata buat itu pasal aku dah mengajar orang, aku dah beritahu orang, patut orang kena hormat. Itu timbul kita katakan tadi ialah apa yang nak menunjukkan tentang menjadikan diri dia itu bersifat sebagai seorang yang sombong tadi. Dia hendak orang melakukan kebaikan kepadanya dan dia akan dia hendak orang lain melakukan kebaikan kepada dia. Dia tak perlu. Dia tadilah. Dia hendak orang sedekah kat dia. Tapi dia tak nak sedekah orang. Itu
Pasal dia rasa dia alim. Dia rasa dia lebih. Dia hendak orang mengunjunginya dan dia tidak mau mengunjungi mereka. Maksudnya dia hendak orang tu mai ziarah dia. Dia tak mau pula dia itu pergi ziarah. Pasal dia kata aku alim, aku lebih banyak. Orang yang patutnya pergi mai ziarah aku, bukannya aku duduk pi ziarah orang. Kemudian meminta orang yang bersamanya selalu melayan semua keperluan yang dia perlukan. Dia hendak pula orang lain raih keperluan dia. Dia kata nak makan durian, orang hentak durian. Misalnya dia begitu dia nak makan apa, nak durian pula musangkong dia tak mau. Misalnya contoh dia begitu. Kita sebagai nak murid tak ada masalah. Tapi maksudnya tadi, kalau ada dalam diri dia hendak seolah-olah macam satu benda yang arahan, benda order, arahan begitu. Timbul dia sifat macam tu, dia rasa pasal dia ada alim, dia ilmu, dia mengajar orang, dia beritahu orang. Itu yang tak boleh kan. Kita sebagai murid biasa, kita nak ambil barakah dia, kita nak ambil, tak masalah. Tapi nak sebutnya kalau dia pula tidak boleh sikap begitu. Tak apa. Aku nak murid. Sekali picitnya tu yang main. Itu sombong. Itu sombong. Tak apa, tak ada masalah. Aku hud yang jadi. Dia pakai main belakang. Itu tak boleh, itu sombong nama dia. Ni kata tadi kan. Apabila mereka tidak melakukan dengan baik, maka dia akan marah. Dia akan marah. Kalau tengok mari buah yang tak elok dan sebagainya, dia orang kata alim. Ini banyak sifat yang munculnya tu. Kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang kita terasa macam tak apa, tapi rupanya tak betul, tak boleh. Dari segi agama tak boleh maksud betul. Tak boleh. Ini syaitan, tapi syaitan ni dia pandai. Dia pandai syaitan ni. Dia tak boleh nak wasak kita dengan cara berdepan. Dia kata kau jangan mengajar lah. Tak apa, kau mengajar. Nak kita mengajar juga. Tak apa, aku nak asuh cara pula. Aku tak boleh dia mengajar juga. Aku nak asuh lah. Dia asuh cara halus lain tadi. Ni syaitan nak wasakkan kita punya amalan kita macam tu. Seakan-akan muridnya adalah hamba ataupun pembantu yang digaji. Mana-mana seolah-olah macam dianggap murid itu macam hamba dia. Murid macam hamba dia. Itu tak boleh. Sebab itu lahirnya sifat sombong. Yang tadi itu orang kata apa? Sebab lahirnya sifat sombong jadi sombong tadi kerana berkaitan dengan dunia. Maksud dunia lah tadi. Berkaitan dengan dunia tadi. Dia sombong tadi, dia nak suruh orang hormat dia, nak suruh orang takzim dia, nak suruh orang bangun. Itu dunia katakan. Yang berkaitan dengan akhirat pula, ni cara sombong kaitan dengan akhirat ni tadi. Adalah dia melakukan kesombongan dengan andaian memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Ini ialah dia merasakan dia lebih mulia, lebih takwa, lebih soleh, lebih amalan baik. Itu di segi dia rasa dia tak apa, aku buat sikit tak apa, pasal aku alim dah. Tak apa, aku buat 2 rakaat okey-okey.
Jadi itu sifat lahir. Karena dia rasakan dia alim, maka sifat sombong tadi muncul karena dia menjadikan kononnya dia adalah merupakan orang yang soleh ataupun orang yang baik. Sedangkan itu sifat sombong. Apabila kamu bertanya, mengapa orang yang bertambah ilmunya malah bertambah kesombongannya? Sebab apa? Kita pelik kan? Dan kan kita selalu dengar ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di kalangan hambanya ialah ulama. Tiba-tiba pula kita kata, macam mana pula Ustaz? Dia ilmu banyak, dia alim, tiba-tiba dia pula menjadi orang yang bersifat sombong. Pasal apa tu? Yang pertamanya, sebab jadi macam tu jawapannya. Sebab apa? Walaupun dia kita tengok dia alim, walaupun dia itu ilmu banyak dan sebagainya, tapi dia sombong. Sebab apa? Kata pengarang ni, dia hanya mencari ilmu dan bukannya ilmu yang hakiki. Dia cari ilmu, tetapi tidak ilmu yang hakiki. Ilmu hakiki ini ialah ilmu yang mengajar diri dia itu mengenal Allah. Ilmu hakiki ini ialah ilmu yang dia belajar lama benda pun. Dia mengaji walaupun ilmu sains. Dia mengaji ilmu sains sehingga makin dekat dengan Allah. Kerana dia tahu, dia mengaji berkenaan dengan ilmu biologi, kita katakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam diri kamu, kenapa kamu tidak tilik, kamu tidak tengok, kata Allah. Makin dekat dia dengan Allah. Dia tengok bagaimana fungsi jantung, bagaimana kita tengok fungsi nadi. Kalau mengaji bab perawatan, kita tengok macam orang pernah duduk bypass, dah tentu kena bypass. Jantung kalau boleh tu sahaja. Tapi tak ada pilihan buat sana. Allah Ta'ala jadi kita tengok dia ambil pada kawat ketik kan. Dia ambil itu dengan Masya Allah, tuan-tuan. Spare part dia di situ. Dia tak ada pergi cari kat spare part kedai yang kata kirim botol yang ni. Yang kita. Allah Ta'ala. Itu bab tu kita berkata-kata tu. Betul ngaji bab tu kita nak sebut tadi, kita ngaji. Kita ilmu hakiki. Ilmu hakiki. Dia belajar dekat dengan Allah. Bukan dia belajar makin jauh, akhirnya dia lawan Tuhan. Dia mengaji sains, kita katakan dia mengaji sains, akhirnya dia kata hujan ni jadi tak ada kaitan dengan Tuhan. Ini semua proses biasa, proses alam, hasil daripada pengeluapan air daripada laut dan sebagainya, naik di atas langit, kemudian titisan kecil, kemudian luruh hujan. Tak ada kaitan cause and effect, sebab dan musabab, tak ada. Ini semua mengalut semua. Kita jadi ini pun tak ada kaitan dengan Tuhan. Hasil dan benih pak kita, mak kita jadi kita. Dan bagi orang yang ada ilmu hakiki, Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Walaupun kamu kata benih, bukan semua benih jadi. Ada semua orang kahwin tak ada anak, tak dapat anak, ada. Jangan kamu nak sombong, kamu kata itu semua Allah Ta'ala punya kuasa. Kalau kamu katakan teori cause and effect, sebab kamu sabar, tak ada kaitan dengan Allah, dan tentulah semua orang dapat anak. Ini semua kita katakan tadi, apabila dia hanya mencari ilmu, na'udzubillah. Sebab tu kita minta doa dengan Tuhan. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, dan kami berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Kita tak ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ni ilmu yang hakiki, yang kita kenal Allah, yang kita berdekat dengan Allah. Kita tak. Salah satu daripada sifat Nabi ialah sifat fahamah, cerdik.
cerdik Nabi ini bukan macam cerdik macam kita ni. Kadang-kadang kita cerdik, tetapi kita tidak beriman dengan Allah. Nabi cerdik, sembahyang tidak. Boleh cipta macam-macam, pakar ekonomi, hebat macam-macam, tapi minum Allah. Hebat macam-macam, boleh mencipta teori macam-macam, kita katakan saintis. Pakar, tapi cerdik dia, cerdik tidak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, tidak ada makna. Yang kita nak ialah cerdik, cerdik yang dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Begitu juga amanah Allah Ta'ala, amanah yang ada kepada sifat Nabi. Amanah, sifat yang ada kepada Rasul, sifat amanah. Ada orang kadang-kadang dia amanah betul, amanah. Amanah dari segi wang ringgit dia, 1 sen, 2 sen pun dia tak makan, bagai ada. Tapi tak sembahyang. Adakah itu betul? Dari segi amanahnya tadi, dia amanah segi manusia, tapi dengan Tuhan tak ada, tak boleh. Ataupun sembahyang wajib, tapi duit tak boleh lepas. Ini pun tak boleh. Nah, dua-dua ni kena imbang. Sebab itu sifat amanah yang ada kepada Rasul ialah mereka itu bukan hanya amanah menyampaikan agama, ilmu, wahyu, petunjuk kepada Allah, malahan juga amanah dengan manusia. Nabi SAW sebagai seorang yang amanah. Contoh dia apabila kita tengok Nabi ni dulu, zaman-zaman dulu ni, orang tak ada bank. Tempat orang nak simpannya ialah harta-harta kepada Nabi. Nabi memegang amanah. Kalau kita mendekat pergi musafir mana-mana, Nabi lah yang memegang amanah tersebut. Oleh itu ketika sebelum baginda nak berhijrah, baginda panggil Sayyidina Ali, ini harta yang Allah amanahkan kepada aku, kau kena bagi balik kepada tuan pemiliknya tadi. Nabi amanah, bukan saja amanah dengan Allah, malah juga amanah dengan manusia. Kita tak anggap hari ini betul, takbir dengan baik, telus, elok, bagainya, tapi dengan Tuhan tak amanah. Tak ada. Dia nak dua-dua. Dua-dua barulah boleh membawa keselamatan dan kesejahteraan sejagat semuanya tadi. Jadi sama juga kita ni ada ilmu, mencari ilmu, tetapi tidak mencari ilmu yang hakiki. Bila ilmu hakiki, maka dia menyebabkan walaupun dia ada ilmu, dia merupakan orang yang sombong. Maka berkuasa dan dirinya yang lemah, maha berkuasa dan dirinya yang lemah, memikirkan bagaimana dia akan berjumpa dengan Allah dan khawatir akan adanya penghalang antara dia dengan Allah. Ini orang yang mengaji ilmu hakiki ini, hakikatnya. Dia akan tahu bahawa Allah beratnya tanggungjawab aku dengan Allah Ta'ala. Dia tak adalah hanya pandai mengajar orang tadi, tapi dia sendiri pun tidak beramal dengan ilmu dia. Kita tanda dia hanyalah pandai duduk bersama ke orang. Banyak-banyak masuk ustaz dengan saya macam ni. Kadang-kadang pandai beritahu ke orang. Mengajar orang pandai, tapi anak bini tak boleh mengajar. Itu jam kepala kita kan. Kita galak dengan anak bini. Anak bini pula tak pandai jaga suami pula. Maksud dia, anak isteri pun aurat dia tak jaga. Dan kan suami dia duk mengajar orang tercuruk, duk beritahu ke orang demikian ni. Ataupun kadang-kadang dia tak mengajar, dia hanya beritahu dia tak mengajar pada anak isteri dia. Dia asyik betul orang saja, tak betul diri dia.
Sebab tu saya kadang-kadang saya suka baca kitab-kitab tasawuf tu kan siapa? Kitab-kitab yang boleh membuat pembetulan terhadap diri kita, diri saya. Kadang-kadang kita lupa bila baca kitab-kitab macam ni baru kita rasa muhasabah terhadap diri kita. Banyak benda yang kita tak betul dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bercakap yang banyak. Kadang-kadang kita beritahu ke orang ya, tapi kita tak beritahu diri kita. Kita beritahu ke orang saja. Kita beritahu ke orang saja. Jadi bila kita nak buat satu perkara tadi, orang panggil adalah batas perenggan dia tu ada sikit. Adalah batas-batas perenggan kita tak belajar sangat Nabi sebab takut kita mengajar orang tiba-tiba kita tak beramal dengan apa yang kita ajar tadi. Sepatutnya dia katakan tadi, dia yang mengenali Allah dan dia rasakan diri dia itu lemah dan dia khawatir, takut apa ianya menjadi penghalang kepada dia. Itu tak mau gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut akan Allah Taala itu ialah ulama. Dia kena hamba itu ulama. Itu patutnya begitu. Tapi oleh kerana dia tu mengaji ilmu saja. Ilmu orang kata mari mengaji ikut kod selapis saja, kod kulit saja. Dia tidak menghayati benda tadi, itu menyebabkan dia sombong. Dia ada ilmu, dan lebih teruk sekali dia lawan ilmu, dia lawan Tuhan. Lebih teruk lagi ialah dia ada ilmu, dia pula putar belit berkenaan dengan agama. Dengan agama. Menggunakan hujah-hujah agama yang tak betul. Yang tidak ada nas Quran, yang tidak ada nas daripada hadis, yang tidak ada nas daripada para ulama. Ini yang paling berat, teruk sekali. Baik, itu jawapan yang pertama. Dia kata sebab apa orang walaupun ada ilmu tapi dia sombong? Salah satunya ialah kerana dia belajar, dia mengaji tapi bukan ilmu hakiki. Sebaliknya itu hanyalah dia mengaji ilmu saja, nak tahu maklumat saja. Sebab itu disebut oleh Ibn Mas'ud, dia kata kunu ru'at wala takunu ru'at. Jadilah kamu orang yang memelihara agama, memelihara ilmu. Wala takunu ru'at, jangan kamu jadi orang yang hanya pandai riwayat saja, pandai dia bersyarah ke orang, pandai dia mengajar orang, tapi kamu sendiri pun tak beramal dengan ilmu tadi. Kamu tidak melihara ilmu tadi. Kamu tak melihara ilmu tadi. Patutnya hendaklah kamu jadi orang ru'at yang menjaga ilmu tadi. Yang kedua, sebab apa orang yang berilmu tapi dia sombong? Ketika dia mencari ilmu, hatinya kotor dan akhlaknya buruk. Dia tidak membersihkan hati dan akhlaknya terlebih dahulu. Hati dia kotor. Pertama, nawaitu dia tak betul. Hati dia kotor. Dia pergi mengaji itu nak tengok dekat mana ustaz tu salah. Mungkin ustaz dah salah, biasa. Macam kita ada pergi kuliah sejam, ada benda silap yang kadang kita baca barik tak betul, kadang-kadang kita petik hadis-hadis yang tak betul, kadang ada silap tu. Dia nak cakap mana silap tu, bahak tu dia mengaji lah berpuluh tu guru pun tak berkat, sebab dia nak cari hati daripada awal kotor. Satu, dan dia pula tidak nak melatih diri dia. Hati dia kotor ni sebab dia tak latih diri dia. Kita latih kita kotor biasa. Macam kita mula-mula mengaji lupa, kita paksa kita.
pergi mengaji Kelantan, pergi mengaji sekolah, semua paksa peringkat awal. Tapi kita maksa diri kita, akhirnya lahir diri kita itu untuk ikhlas dalam belajar. Itu biasa, proses biasa begitu. Sebab tu kata pada riyadhah, melatih diri kita tadi, melatih diri kita supaya kita mengerjakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Nanti yang kita perlu lakukan. Maka ketika memperolehi ilmu saja, ilmu apa saja dan memasukkan dalam hati yang kotor, ilmu yang tidak membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Bila hati kotor ni tuan-tuan, macam ayam dari sebelah hulu, dah keruh, dekat hiliang pun akan keruh juga. Itu lumrah biasa begitu. Sebab tu kalau dalam mahkamah, kalau saksi itu dia bohong, akhirat nanti lawyer atau pendakwa tu dia tahu memang bohong. Dia boleh beritahu hang cakap ni, dan bercalah dulu ni hang cakap ni tadi. Pasal dia bohong, dia tak boleh nak persamaan. Sama juga orang buat apa benda sekali pun daripada awal tu dia tak betul, akhirnya pun tak betul juga. Dia hendak supaya sama juga orang mengaji, kalau daripada awal dia tu dah hati dia tu kotor, maka masuklah apa benda sekali pun dia tak akan elok, tak akan ada dalam diri dia itu sifat yang baik. Seorang yang bertambah ilmu dan rasa dirinya mulia dan patut dihormati itu, sungguhnya dia tidak bertambah ilmu melainkan kesombongan. Kalau kita ni ilmu kita bertambah, tetapi kita nak supaya orang hormat kita ada dalam diri kita itu sifat sombong, maka sebenarnya dia telah pun meletakkan diri dia itu berada di atas jalan yang silap. Dan silap. Sebaliknya, apabila seorang yang bertambah ilmu dan rasa takutnya kepada Allah, sehingga memandang dirinya bodoh, hina, dan selalu dia merendah hati. Ini yang kita nak. Ini yang kita mau. Apabila kita ni makin banyak ilmu kita, makin rasa kita ni bodoh. Memang bodoh. Kalau nampak kita bodoh ni, kita kena rajin banyak baca. Baru kita bodoh. Banyak maklumat tak tahu. Nak nampak cerdik, tak usah baca. Kita boleh cerdik ke? Semua maklumat tahu belakang. Ada apa? Padahal kita tak tahu. Saya kita tak baca. Bila kita baca, kita akan rasakan diri kita ni bodoh. Banyak lagi maklumat tak tahu. Banyak lagi ni kan. Dan bila kita baca pula, mengaji pula, kita akan merasakan diri kita ni, Allah lebih Tuhan kan. Aku banyak silap, aku banyak tak betul dengan Tuhan, tak betul dengan makhluk, tak betul dengan manusia. Banyak benda-benda yang kita katakan tadi, hal-hal yang tak betul tadi. Tak betul tadi. Apabila kita akan merasa diri kita hina, meletakkan tahap diri kita itu hina. Diri kita hina. Punca diri kita hina ni sebab kita mengaji, sebab kita belajar. Tapi kalau kita ada belajar, kita rasakan kita ni pandai, kita rasa bijak, itu meletakkan tahap diri kita itu orang yang sombong. Baik, itu faktor yang pertama yang menyebabkan seorang itu menjadi sombong. Sebab dia kerana ada ilmu, alim, dan alimnya pula, punca orang alim ni pula dia jadi sombong. Pasal apa? Patutnya dia dah alim, patut dia dekat dengan Tuhan. Puncanya jadi macam tu kerana satu ialah dia mencari ilmu, bukan ilmu hakiki, tapi dia hanya mengaji ilmu saja,
yang tak serap masuk dalam diri kita. Dan yang kedua, walaupun dia alim ilmu, tapi ketika dia mencari ilmu dia tadi dalam keadaan hatinya yang kotor. Satu. Yang kedua, seorang itu menjadikan diri dia sombong, iaitu amal yang ibadat. Itu kata tadi. Kerana kita sedar sombong ni sifat iblis, sifat syaitan. Maka syaitan dia akan ganggu kita dalam bentuk macam ni. Salah satu sebab kita menjadi sombong ni kerana amal kita. Amalan kita adalah ibadat kita. Pelik kan? Dia tak macam mana Ustaz? Dah dia ibadat dengan Tuhan, tiba-tiba rajin ibadat, rajin pula beramal, tiba-tiba yang disombong dia. Ada sebab dia. Syaitan ni dia nak ganggu kita macam-macam cara. Dia nak ganggu kita supaya tidur-tidur dengan bangun subuh. Kenapa? Kita lawan, kita bangun. Tapi dia hasut pula. Dia hasut supaya kita ni jadi. Kita nak bangun tahajud. Memang berat tahajud ni. Kita lawan, dapat bangun tahajud. Tiba-tiba syaitan ganggu sudut lain pula. Hang bangun dia okey, tak apa, aku dah tewas. Aku tak boleh nak hang lawan aku juga. Aku nak suruh hang tidur, hang bangun juga tak apa. Dia suka lain pula. Itu salah satu dia ialah melalui amal dalam ibadat. Setiap orang walaupun dia seorang ahli ibadat dan zuhud, dia tidak akan terlepas daripada sifat sombong, baik berkaitan dengan dunia maupun agama. Syaitan ni yang Nabi ni yang dia tak diganggu oleh syaitan. Itu perlu kita kena ingat. Yang tak ganggu kita ni syaitan ni. Syaitan tak ganggu ni ialah Nabi. Allah Ta'ala pelihara. Kita sebagai manusia biasa ni tak salah. Seperti kata tadi, lagi dia alim, lagi dia tu kaki alim abid, lagi dia tu kaki ibadat dengan Tuhan, lagilah mereka ni orang yang akan diganggu oleh syaitan yang berpangkat besar. Begitu. Dalam urusan dunia berkenaan dengan bab berkaitan dengan dunia ini yang dihasut kepada ahli ibadat ini, dia menganggap bahawa orang yang berziarah kepadanya lebih baik daripada dia berziarah orang lain. Dia tak apalah kata begitu. Dia terkenal sebagai orang kaki ibadat orang. Maknanya pada dia orang kena menziarah dia. Bukan dia pergi ziarah orang. Dia pasal gitu. Aku tak boleh ziarah orang. Tapi orang lain kena ziarah. Itu cara syaitan. Dia nak hasut orang ahli ambilnya. Cara dia kata. Ahli ambil. Yang kedua dia kata mengharapkan agar orang memenuhi semua keperluannya. Ni ahli ambil ni dia kata, nanti tadi lebih kurang antara orang alim tadi. Ada nak pula, ada nak dia hut dia, amat. Aku nak. Dia kata aku ahli ambil. Aku ni orang kata terkenal sebagai orang yang wali kan, sebagai orang kan, misalnya kata tu. Cara dia rosak, masya Allah, takut. Ni kita kena halus, iblis ni halus. Dan ganggu kita ni. Oleh itulah kita ni kena istighfar banyak-banyak dengan Tuhan macam itulah. Semua ada sifatnya masuk di sini, saya sendiri pun ada. Barulah kita kena banyak istighfar supaya kita dapat tutup lubang-lubang yang merosakkan amal kerja kita tadi. Yang ketiga selain itu ialah sebab dia merosakkan ahli ambil ni, menghormatinya dan memberikan tempat yang khusus dalam setiap pertemuan. Menghormatinya, sedia tempat.
Kalau tak nak tempat, dia balik. Tempat balik kan. Sombong. Sebab tu Sayyidina Ali sebut di antara ciri-ciri orang sombong ni ialah, ciri-ciri orang orang tawaduk ni ialah orang yang bersedia duduk di dalam majlis orang ramai. Walaupun orang tu tak khususkan tempat kepada dia. Tak dia tak. Kesannya kita, ni bukan kita kata apa, hak kita sebagai penganjur tu sedia tak apa, tak masalah. Dia maksudnya, kalau tak ada tu dia balik. Saya kata, tak mau tu, tak boleh lah. Itu ada orang kata di segi imbal balik tu ada, kita sebagai penganjur, kita dah tempatkan dia, tempat tu pun tak apa. Tapi tak ada jenis tu, dia tak boleh. Ataupun mungkin bukan tempat program tu bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Tempat dia tak sedia lah. Tapi kalau tempat dia tak sedia, mau kena marah. Kalau orang ada pasien-pasien macam ni, tanda orang sombong. Tanda orang sombong. Ini Ali Abid ni pula, cara tadi, dia hendak supaya orang menghormati dia. Dan menyebut dalam setiap pertemuan bahawa dia seorang ahli ibadah, takwa dan wara. Orang pun akan bercontoh. Main kita ni kan, siano ni, orang ni kan. Ada sebut. Kalau orang tak sebut, marah. Kalau orang tak sebut, marah. Kalau dia tu tak pernah hentam pun tak kisah, orang yang disebut. Kalau wali ni dia tak hanya sebut, dia tu wali, saya ni wali, tukar wali, tu wali orang. Wali ni dia orang yang kata dia wali je. Orang yang kata. Orang yang dia pun tak sedar yang kata dia tu wali. Dia pun tak tahu kata dia tu mustajab ke makbul, dia tak pernah sebut pun. Dia tak pernah suruh pun kata orang. Mai lagi aku doa aku mustajab, tak sebut orang saja. Orang tu lain. Ni kalau dia tu dia sebut tu tuan-tuan, tu bukan dia. Itu bukan dia. Dan yang keempatnya, dia mengharapkan untuk lebih diutamakan dalam semua jenis pembahagian, termasuklah sedekah. Dia kalau apa benda sekalipun, dia ambil cara iblis nak rosak. Berapa pula sedekah kat aku tak lebih. Sedangkan aku ni terkenal sebagai orang wara, sebagai ahli abid, sebagai doa aku makbul, sebagai ni kan. Berapa tu? Aku nampak iblis. Berapa kat aku nak iblis? Itu cara dia nak mosakkan kita. Dia buat tu semua sebab apa dia kata? Sebab apa dah suruh hormat dia, beri keutamaan kepada dia, orang sebut nama dia, letak ni. Dia kata apa? Sebab tu. Sebab dia kerana ibadat yang dilakukan tadi memberi rahmat bagi mereka. Sebab dia kata jadi bertanya, hampa kena hormat aku ni, hampa ni kena sanjung aku ni. Sebab aku duduk di kampung ni lah menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh elok berkat aku tu. Kambing pun membiak elok, susu pun banyak. Dia ada perasan. Ini syaitan, dia hasut ahli abid tadi. Sebab tu hampa kena hormat aku. Tu akhirnya main perasaan sombong. Perasaan sombong. Main tu kerana dia anggap bahawa apa berlaku ni hasil daripada kerja buat ibadat aku dengan Tuhan. Jadi rahmat itu semuanya melimpah kepada orang yang berada di sekitarnya tadi. Sedangkan dalam urusan akhirat, tadi urusan dunia yang menjadikan dia tu orang sombong tadi, urusan dunia. Di urusan akhirat pula dia menganggap orang-orang akan binasa dan mendapat kemurkaan kecuali dirinya dia selamat. Apa kena ingat, kalau berlaku bala ni, aku seorang selamat. Kali apa? Aku ni kuat ibadat. Tidak main kau tu. Hampa semua saya tak kuat ibadat pada aku. Hampa zikir pun kurang, selawat pun kurang. Jadi bila berlaku bala nanti, hampa teruk Allah, aku Tuhan selamat. Ini cara ni nampak ada syaitan dia hasut orang supaya
kita ini menjadi orang yang sombong. Sombong. Bagus dah tu. Ahli abid bagus dah, ibadat banyak, berselawat banyak, zikir banyak. Bagus dah, mau dah. Tapi syaitan dekat mana angle, sudut mana aku nak rosak orang tua ni? Sudut mana aku nak rosak kan ahli abid ni? Dekat mana nak tengok? Ni ni. Nampak tak? Cara dia sudah apa hang beritahu ke orang kata, ni. Kerana tak apa kalau bom dah berlaku pun tak apa. Pasal ahli abid ibadat kuat, tak kuat lain tak ibadat kuat. Jadi kalau berlaku bala nanti teruk depa kena. Teruk depa kena dia kata. Ini ialah yang kita nyatakan tadi, menunjukkan tentang betapa kalau berlaku demikian, maka ini satu benda yang boleh merosakkan amal dia tadi. Kerana Nabi SAW ingatkan, jangan cakap begitu. Ini bertentangan dengan Nabi. Bertentangan dengan Nabi bagi tahu. Kalau kamu beritahu kamu perasan, kamu ibadat, kamu selamatkan, kamu orang lain tak selamat sebab kamu ibadat, kamu banyak. Nabi kata, iza sami'tu rajula yaqulu halakan nasu huwa ahlakuhum. Atau kama qala. Apabila kamu mendengar seorang berkata, orang-orang akan binasa, maka sesungguhnya dialah yang paling binasa daripada mereka. Kalau untuk kata yaqulu halakan nas, kalau kamu dengar ada seorang laki-laki, seorang manusia yang kata yaqulu halakan nas, semua akan binasa, rosak. Nabi kata huwa ahlakuhum, sebenarnya dialah yang binasa. Dia yang binasa. Pasal dia perasan dia tu selamat, orang lain binasa, sedangkan dia itulah yang sebenarnya merupakan orang yang binasa. Hadis di atas menunjukkan bahawa orang seperti ini akan mendapat kebinasaan kerana dia merendahkan orang lain dan sombong di hadapan Allah dengan tidak takut akan kemurkaannya. Bagaimana dia tidak takut akan kemurkaan Allah? Bukankah dengan merendah orang lain itu membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kita kena ingat, kita merendah-rendahkan orang lain, kita anggap orang lain itu datangkan kebinasaan, orang lain itu akan binasa sedangkan dia tidak. Itu sebenarnya dia sendiri yang telah membinasakan diri dia. Dan lebih teruk daripada itu ialah Nabi juga sebut, dia kata kafa bil mar'i syarran an yahfira akhahu muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk akhlaknya ketika ia menghina, merendahkan saudara sesama muslim. Seorang itu dianggap sebagai buruk akhlak dia apabila dia menghina saudara Islam yang lain. Dia menghina, anggap bahawasanya orang lain amalan tak baik, orang lain amalannya tak bagus, dia yang bagus. Itu sebenarnya dia merupakan petunjuk sebagai orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak menjadi orang yang abid, jangan kita bersikap demikian rupa. Orang seperti ini sangat berbeza dengan mereka yang beribadat semata-mata kerana Allah. Mereka yang tidak menganggap dirinya mulia, ibadah yang dilakukan merupakan cara baginya yang hina untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebenarnya abid yang sebenar ialah dia apabila kita beribadat, kita rasa apa? Kita rasa kita banyak dosa. Yang kedua, kita rasakan kita rasa apa? Ibadatku di Tuhan terima atau tidak. Yang ketiganya, kita merasakan bahawa macam mana? Mungkin walaupun dia tak tahajud, mungkin dia lebih baik daripada aku. Kita lebih banyak mengangkat orang lain daripada mengangkat diri kita. Sepatutnya macam itu. Jangan kita duduk merasakan kita dah bertahajud, kita dah buat amalan-amalan macam ni, kita nak kita lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya, ini syaitan nak menghasut kita tadi.
kita tadi. Sebaliknya, orang yang beribadat dan menimbulkan rasa mulia ke atas dirinya dan merendahkan orang lain, sungguhnya ia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, dan patut bagi Allah bagi meremehkan ibadat dilakukan. Orang macam ni patutlah Allah Ta'ala pun tak terima amal ibadat dia, meremehkan segala apa yang dilakukan, sebab dia sendiri pun pelekeh orang. Dia sendiri pun pelekeh orang. Di sana kita kata apa nama perkara yang kita tengok, ada sifat-sifat ujub. Sifat ujub ni sifat yang kagum dengan diri sendiri, ujub lah. Ataupun sum'ah. Sum'ah ni dia orang nak suruh orang tu sembang bak dia, cakap bak dia. Dia tu bagus dia. Dia bangun tahajud, dia bagus dia tengah malam. Tapi dia pergi minum kopi besok lepas menyorok, sedikit ubat sikit semalam, makin awet sikit malam. Itu dah takdir. Itu dah orang kata takdir. Itu cara nak cerita kepada orang. Ini semua sifat-sifat yang boleh rosak. Dia bangun malam bagus dah, tapi dia rosakkan dengan ni iblis. Itu semua kerja iblis. Dia nak rosak cara amal kita tadi. Itulah tuan-tuan yang saya hormati sekalian. InsyaAllah aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.